Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar UFM di hari ini. Hari apa ini? Rabu. Rabu, nasib baiklah ingat hari Rabu kan. Hari Rabu di tarikhnya 20 September 2023 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Bersama dengan Fiza sejam ini kita ada tetamu juga. Untuk sejam ni kita tetamunya yang jauh jugalah kan sebenarnya kan, walaupun kita daerah yang sama kan. Dengan wakil dari Syariah Malaysia. Kita ada 2 orang bersama dengan Fiza. Hari ini kita nak ucapkan selamat datanglah kepada Encik Muaz bin Abdul Muin. Betul sebut nama? Betul. Kalau salah nanti kan marah pula kan. Dan juga kita ada Encik Muhammad Nur Fazli bin Rahman Fazli. Betul? Betul. Kan nampak nervous kan. Okey, jadi kelas sihat lah Cik Fazli dan juga Cik Muaz. Sihat? Alhamdulillah. Dan dari Syariah hari ini kita di mana kita ada beberapa nak diperkatakan lah kan, berkenaan dengan kempen kempen kan. Tapi sudah tu kita nak berkenalan dulu dengan mereka berdua. Dengan Cik Muaz dulu ke macam mana ni? Boleh kan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Fiza dan juga UFM atas ruang memberi peluang kepada Syariah untuk berkongsi sedikit tentang kerja-kerja yang dibuat oleh Syariah. Jadi saya Muaz Abdul Muin sebagai pengurus besar di Syariah, berkhidmat di Syariah ni sejak 2019 lah. Tahun ini masuk tahun keempat. Itu sedikit tentang saya lah. Saya perkenalkan sahabat saya pula. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Fazli bin Rahman Fazli. Saya baru saja berkhidmat dengan Syariah. Terima kasih juga lah. Berapa bulan tu berkhidmat ni? Baru masuk sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Sebulan lebih tapi dah diberikan tanggungjawab untuk ni. Betul kan? Saya bahagian PR untuk Syariah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada UFM, DJ Fiza kerana memberi ruang ni lah kepada Syariah untuk menyampaikan kita punya program. Okey, jadi untuk program kita hari ni nak tanya pasal berkenaan dengan Syariah pun sebenarnya dah satu nama yang dah memang kalau sebut memang orang tahu kan. Dia kalau sejarah dia, tapi mungkin tak tahu tahun bila dia ditubuhkan sebenarnya kan Cik Muaz kan. Tahun bila sebenarnya kalau sejarah Syariah Malaysia ni? Okey, baik. Syariah ni sebenarnya kita dah mulakan kerja-kerja kemanusiaan ni sejak tahun 2012 lagi sebenarnya. Jadi masa tahun 2012 kita antara yang terawal lah di Malaysia yang mengambil inisiatif untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang apa yang berlaku di Syria sebenarnya ketika itu. And then kita bergerak dengan mulakan bantuan demi bantuan yang diperlukan. Kita mula berdaftar secara rasminya pada tahun 2014. 2014 kan? 2014. Itu secara latar belakangnya lah macam mana pertubuhan Syariah ni. Dan kita ni ditubuhkan adalah fokusnya untuk membantu para pelarian Syria lah, untuk memberi bantuan-bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan ketika ini dari dulu sehingga sekarang lah. Jadi tidak pernah berputus asa untuk membantu mereka kan. Okey, jadi kita secara ringkas lah untuk Syariah ni dah lebih kurang 10 tahun jugalah kan. Betul kan 10 tahun kan? Betul. Kita kalau kita kira tu kita dah start kerja 2012. Ini dah masuk tahun ke-11 sebenarnya. Yang mana kita buat kerja-kerja kemanusiaan membantu pelarian Syria. Dan kita dah jalankan bermacam-macam projek lah. Sama ada short term ataupun seasonal punya projek dan juga long term yang mana memberi kesan impak besar kepada pelarian Syria itu sendiri. Betul. Okey, jadi itulah disebabkan kita dah berada di bulan 9 dan 10 tu kira dah masuk musim sejuk kan. Jadi musim sejuk ni bakal tiba kan. Jadi inilah kita nak cerita berkenaan dengan program Winter Aid ni kan. Jadi saya difahamkan Syariah ni akan melaksanakan program Winter Aid. Jadi boleh tak kalau
Cik Muaz ataupun Cik Fazli ini akan menerangkan atau kongsikan dengan para pendengar kita berkenaan dengan kempen Winter 8 ni. Dia nama dia program tu adalah Winter 8, dan di bawah Winter 8 tu ada program-program yang kecil kan. Jadi apakah itu program Winter 8 ni? Okey, baik. Seperti yang kita maklumkan tadi, kita tujuan Siriaken ni adalah fokusnya adalah untuk membantu para pelarian Syria yang dalam krisis kemanusiaan dan konflik peperangan yang berlaku ni lah. Jadi antara banyaklah projek-projek yang kita bantu seperti Ramadan, anak yatim, pendidikan, dan antara yang setiap tahun yang besarnya adalah musim sejuk. Jadi musim sejuk ni satu musim yang panjang lah di Syria terutamanya, dan kebiasaannya orang fikirkan musim sejuk ni seronok lah, seronok main salji. Kebiasaan untuk hujung tahun ni ramai family dah plan untuk pergi holiday, winter holiday, untuk bawa kawan-kawan, bawa family trip, pergi bawa anak-anak main salji. Betul. Tapi kisahnya berbeza dengan Syria ni. Dari segi musim sejuk ni, kenapa kita bantu dia tu sendiri. Musim sejuk di Syria ni dia satu musim yang ekstrim, dan dia memerlukan bantuan disebabkan dia tidak ada persediaan yang lengkap. Contoh, kalau kita pergi holiday, kita akan ada persiapan yang lengkap. Kita bawa pakaian tebal, thermal, baju tebal. Betul. Cukup untuk kita prepare ke tempat sejuk tu. Betul. Tapi diorang ni adalah pelarian, yang mana diorang lari dari kawasan peperangan ke utara Syria, membawa sehelai sepinggang dan apa yang ada. Dan hari ke hari keluarga mereka makin bertambah, dan keperluan itu tidak mencukupi. Dan juga diorang tak ada kemampuan untuk membeli apa-apa keperluan seperti bahan bakar. Jadi dengan itu Siriaken menggerakkan inisiatif program Winter 8 yang kita namakannya. Kalau bahasa Melayunya nak mudah faham adalah kempen bantuan musim sejuk. Panjang lah. Panjang. Tapi kita jadikan brandnya sebagai Winter 8, yang mana kita menyasarkan 3 jenis bantuan. Yang pertama adalah bantuan pakaian musim sejuk, kerana mereka ni tak cukup persediaan musim sejuk tu dari segi selimutnya, pakaian sejuknya, terutamanya kanak-kanak. Jadi mungkin masa dia orang lari tu, dia orang belum ada anak-anak kecil. Bila dah ada anak-anak kecil, tak ada duit nak beli pakaian sejuk untuk anak-anak. Dan juga untuk dari segi ketahanan, kanak-kanak tu paling terkesan dengan cuaca yang ekstrim sejuk. Dan biasanya kalau berlaku kematian disebabkan sejuk ni, biasa berlaku kepada bayi. Tak tahan sebab tak tahan cuaca tu sendiri. Itu bantuan pertama, pakaian musim sejuk, yang mana nanti saudara Fazli akan terangkan apa yang kita akan buat di Malaysia ni untuk bantuan yang pertama ni lah. Kita akan bagi pakaian musim sejuk dari segi jaket, selimut dan sebagainya. Yang kedua adalah bantuan yang kita berikan adalah bahan bakar. Di musim sejuk, Fiza, kat sana dia orang duduk di kemah-kemah. Dalam kemah dia orang ada heater. Tapi tak semua kemah ada bahan untuk diisi dalam heater tu. Betul. Jadi itu yang menjadi kritikal pada pelarian Syria. Sebab dia tak mampu nak beli bahan bakar seperti diesel, kayu api, batu arang batu, dan juga kita bagi birin. Birin ni adalah satu hampas zaitun yang dikompreskan jadi bahan bakar. So yang bantuan kedua ni adalah bahan bakar lah yang kita berikan, seperti diesel, kayu api, arang batu dan juga birin tadi, briket zaitun. Yang ketiga bantuan kita adalah makanan, kotak makanan asas. Kalau kita senang faham, bakul makanan lah. Kalau kat Malaysia ni biasa ada bantuan-bantuan bakul makanan. Betul. Yang mana musim sejuk, bila kita sejuk biasa ni kita cepat lapar. Betul tak? Tapi kita hujan pun kita rasa lapar. Kita hujan pun kita rasa lapar. Kadang nak cari Maggi lah, nak cari apa macam-macam. Itu kita lah kan. Lapar tu lebih pada musim sejuk daripada waktu lain. Betul. Jadi dia cepat lapar. Dan juga kita lapar, kita boleh pergi beli makanan. Tapi mereka macam mana dengan dia orang ni, dia lapar, tak ada duit nak beli makanan, tak ada kemampuan, ataupun tak ada barang kat dapur. Dan setengah dia orang kalau ada roti tu, dia orang makan, sisa-sisa tu dia orang simpan untuk esok lusa tulat, supaya boleh bertahan 1 minggu. Macam kita kalau makan hari ni,
tak habis. Buang. Betul tak? Siap. Ada berlebihan lagi makanan kita. Betul. Tapi dia orang tu setiap lebihan tu dia orang simpan, bawa ke hari esok supaya boleh bertahan. Jadi kita bantuan ketiga ni adalah pack makanan yang mana kita akan bagi kepada satu family tu. Dia mungkin boleh bertahan 1 minggu ke 2 minggu lah untuk bahan makanan. Dan kita jangkakan pelarian Syria tahun ni yang akan menempuh musim sejuk yang ekstrim ni tanpa persediaan lengkap lebih 2 juta. Tapi Winter Aid yang kita menggerakkan ini, kita menyasarkan kutipan sebanyak 1.3 juta ringgit, yang mana kita menyasarkan untuk memberi kepada 50,000 orang pelarian Syria penerima manfaatnya, yang kita akan bantu di 2 negara, iaitu di Syria dan juga di Lubnan. Jadi ada pelarian Syria di dalam Syria dan juga ada pelarian Syria di Lubnan. Dan kalau kita mencapai sasaran 1.3 juta ni, kita baru bantu 50,000, Fiza. Sebenarnya pelarian Syria terlampau ramai. Jadi keperluan tu sangat tinggi dan kita cuba menyampaikan perkara ni kepada rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia semua aware juga tentang perkara ni. Sebab ramai yang tak tahu kan kenapa nak bantu sangat ni. Sebab bila orang tak tahu, dia tak rasa kepentingan untuk membantu tu sendiri. Macam jadi kita tanggungjawab kita besar untuk menyampaikan maklumat ni kepada seluruh rakyat Malaysia, untuk sama-sama kita membantu saudara-saudara kita di Syria untuk menempuh musim sejuk ni, supaya kita nak mengelak daripada berlaku kematian lagi, terutamanya pada bayi dan kanak-kanak, supaya mereka ada persediaan yang lengkap dan mereka boleh survive dalam tempoh musim sejuk yang agak panjang ni. Sedikit lah tentang Winter Aid. Dan sebenarnya untuk kempen musim sejuk ni dah lama kan? Yes, kalau ikutkan tahun ni mungkin tahun ke-11 kita lancarkan waktu musim sejuk. Waktu satu lagi saya nak kongsikan, boleh. Kita akan lancarkan kempen Winter Aid ni bermula hari ni sehingga 31 Januari 2024. Jadi bertepatan dengan yang kita datang ke UFM hari ni. Sempena dengan pelancaran hari pertama soft launch kita Winter Aid ni, itu kita gerakkan kempen ni untuk war-warkan kepada semua. Kalau Fiza tahu, baru ni pun sekitar Februari berlaku gempa bumi di Turki dan Syria juga. Jadi diorang ni dah diuji, dia seperti macam bertimpa-timpa ujiannya. Betul. Dah diuji sebagai pelarian, tak cukup, tak ada rumah tempat tinggal yang selesa macam kita, tak ada makanan yang cukup, pakaian yang cukup, diuji pula dengan gempa. Jadi ujian dia orang terima tu sangat dahsyat lah. Nak dibandingkan dengan kita yang duduk di Malaysia ni, terlampau jauh lah. Apa ujian kita tu mungkin secebis saja daripada apa yang dia orang rasakan itu. Macam mana mereka boleh bertahan? Kalau kita duduk di sana satu hari pun saya rasa macam betul. Kalau kita nak testing Hafiza, cuba kita pergi camping, duduk 5 hari dalam kemah. Boleh duduk 5 hari. Tak ada internet, tak ada dalam apa. hutan. Tapi dia orang ni dari 2011 lagi. Ada yang dah lebih 5 tahun duduk dalam kemah. Kita kalau seminggu pun mungkin dia nak balik rumah dah. Betul. Tak seminggu, saya rasa tu sampai seminggu tu kan. 2-3 hari pun dah max kot. Betul. Jadi itu sebabnya konflik mereka ni tiada hujungnya kan. Yang kita nampak sampai sekarang ni perlu anda nampak petanda-petanda untuk tamat konflik yang berlaku kepada pelarian Syria ni. Itulah dah lama kan sebenarnya. Betul. Okey, jadi itulah menjawab untuk kempen Winter Aid ini. Ada untuk memberi pakaian, bahan bakar dan juga makanan. Okey, jadi Syed Muaz ni saya percaya beliau pun ada pengalaman pernah pergi ke sana juga kan. Pengalaman Cik Muaz sendiri semasa melaksanakan misi bantuan musim sejuk di sana tu. Tapi sekejap lagi lah, kita berhenti rehat dulu, minum air dulu boleh minum air kan. Okay, jadi sebab Cik Muaz pun dia nervous lepas kita dia pula kan, dia senyum dulu kan. Jadi kita dengarkan dulu lagu nyanyian daripada permintaan mereka. Lagu apa tadi? With You. Nyanyi sikit boleh? Tak nyanyi, takut hujan lepas ni. Tak apa kan. Jadi nyanyi daripada Ismail Zani, Naim Daniel, Danish, Sufian Haris Babada juga Kai Bahar, lagu With You. Terus di UFM Info Music terkini.
BFM Info Music terkini kembali lagi bersama dengan Dak Fiza dan juga kita ada Encik Muaz dan juga Encik Fazli. Encik Fazli okey? Okey saya okey. Saja je kita musik dia kan Encik Muaz kan. Itulah tu. Kan, tapi itulah sebelum kita dengar lagu tadi Fiza nak tanya kepada Encik Muaz pengalaman sendiri untuk kempen musim sejuk ni, tahun bila pergi ke sana tu? Ada kan? Ada pergi sana kan? Tahun ni ada pergi 2 kali masa gempa bumi baru ni dan juga Ramadan. Tapi kalau nak cerita pengalaman yang berkaitan dengan kempen yang kita nak jalankan musim sejuk ni, last misi musim sejuk saya pergi tahun 2019. Yang mana masa tu saya pergi ke Arsal, Lubnan. Lubnan ni dia satu negara yang pergunungan lah, banyak gunung-gunung. Jadi di pelarian Syria melarikan diri dari border Syria ke border Lubnan tu di Arsal, di kawasan pegunungan. So bila pegunungan ni bila datang musim sejuk, sejuk dia tu sangat ekstrim. Yang mana masa saya pergi tu saya sempat merasai cuaca -4. -4 bukan 4 Celsius, -4. Mencabar tu. Mencabar. Masa tu kita pergi pun saya pakai 4 lapis. Terma 2 lapis, jaket tebal 2 lapis, glove, stocking 2 lapis, seluar. Still lagi sejuk rasa. Terma 2 lapis. Still sangat sejuk. Dan kita tidur dalam rumah batu lah, rumah batu. Dalam rumah tu ada heater tu lah, heater yang guna diesel. Jadi saya tidur di betul-betul sebelah api tu. Betul-betul sebelah api tu. Dengan pakaian 4 lapis tebal ni, tambah dengan selimut tebal lagi, 2 lapis. Jadi semua 6 lapis. Selimut tebal dia bukan macam selimut di Malaysia. Kalau pakai selimut Malaysia pergi kat tempat sejuk memang takluk langsung kan. Betul. Selimut dia memang special lah untuk menahan sejuk kat sana. Jadi selimut dia memang sangat tebal. Yang berat tu. Itu 2 lapis saya tidur. Jadi semua total 6 lapis duduk sebelah api pun sangat sejuk. Rasa lagi sampai ke tulang lah cakap. Jadi kita ni datang dengan kelengkapan yang cukup lengkap. Kita duduk di sebelah api pula dengan dalam rumah yang berbatu. Jadi saya bayangkan macam mana pelarian Syria ni yang duduk dalam kemah. Kemah kita, Fiza tahulah kain canvas tu tebal mana. Dan bila datang masa sejuk, dia orang akan hamparkan kapet-kapet menutupi kemah tu untuk menahan sejuk tu. Apa yang dia orang ada, dia cuba letak di atas kemah-kemah dia orang untuk menjadi menebat cuaca. Jadi dengan anak-anak dia orang kecil semua, macam mana dengan kesejukan yang tahap macam tu sampai negatif kan. So kalau ada bahan bakar pun, berapa lama bahan bakar tu boleh bertahan. Macam kita orang pun kalau satu malam tu berapa banyak diesel nak pakai. Kalau nak menyala sampai ke pagi kan. Tu satu hari, satu malam hari kan? Itu pun kita dah habis, kita kena top up. Tapi kita bolehlah beli sebab kita ada kemampuan tu. Kalau diorang tu yang duduk pelarian Syria tak ada pekerjaan, tak ada, yang paling kesian yang tak ada ayah, tak ada tempat bergantungan untuk mencari rezeki. Diorang ni anak-anak yatim kan, balu-balu. Yang tu lagi berat ujian mereka. Yang mana musim sejuk tu diorang, saya pun tak boleh nak gambarkan lah. Ada satu camp yang kita orang pernah pergi tu di Lubnan. Dia camp tu duduk di atas bukit lah. Mana kita pergi tu, tim kita dijemput masuk ke satu kemah tu. Ada satu tuan rumah tu dia ajak masuklah ke kemah dia. Dan kita pakai boot tebal ni. Lepas tu dia nak ajak masuk kemah. Dia kata kita pakai boot ni dah kan masuk dalam kemah awak. Tak apa, masuk je. Dia selak kapet. Dia selak kapet. Dia punya meraihkan tetamu tu sampai macam tu sekali. Dia kata kenapa dia sangat berterima kasih ni. Kata seminggu lepas dia berdoa. Masa tu dia duduk di pegunungan, salji tebal tu menghalang apa-apa bantuan dari bawah naik ke atas. Dan dia berdoa, ya Allah, bagilah datang bantuan makanan dan bahan bakar lah untuk dia orang guna untuk bertahan di atas ni. Dan kami datang seminggu selepas dia orang berdoa tu. Macam begitu kita pengurusi syarikat pun ada ketika tu, kita masa tersentuh doa dia. Allah makbulkan kita ni dari beribu-ribu batu jauhnya. Allah pilih
kami di Siraken untuk menyampaikan amanah dari rakyat Malaysia. Kami cuma menyampaikan je. Dari sokongan rakyat Malaysia, Allah sampaikan, makbulkan doa tu. Lepas seminggu dia dapat betul-betul exactly apa yang dia minta. Dia nak makanan dan juga bahan bakar untuk dia survive di atas tu. Jadi kita rasa kerja-kerja yang kita buat ni sangat tersentuh dan rasa besar tanggungjawab tu. Bukan saja-saja Allah pilih kita untuk membantu saudara kita di Syria. Begitu juga dengan penyumbang. Bukan saja-saja Allah pilih rakyat Malaysia sebagai penyumbang yang memberi saham untuk menyampaikan bantuan beribu batu kepada hamba Allah yang sedang meminta bantuan. Jadi itu sedikit lah yang momen-momen musim sejuk punya pengalaman misi kemanusiaan yang berkesan lah, yang terkesan di hati saya, yang kita fikir sebenarnya macam mana dia orang nak mengharungi musim sejuk tahun ni pula tanpa apa-apa bantuan. Dan juga biasanya mesti akan ada orang tanya juga, argue juga kan, kenapa, apa tujuan pergi misi ni sebenarnya. Mesti akan ada soalan tu orang kita tanya kan. Betul. Jadi apa jawapan yang terbaik yang kita boleh berikan kepada mereka? Okey, baik Fiza. Bagus soalan ni kan. So banyak pertanyaan dari orang awam kan. Kenapa? Mesti biasa sebab nak bagi bantuan juga, nak bagi kepada mereka kan, nak derma ke apa, akan mereka tanya apa tujuannya kan. Betul. Okey, baik. Pertamanya saya nak terangkan Siraken ni kita ada tim kita di dalam Syria. Kan, setiap sumbangan yang diberi kita boleh immediately hantar kepada tim kita di sana untuk menggerakkan bantuan tanpa perlu kita pergi ke sana. Walaupun kita jasad ada di Shah Alam ni, tapi bantuan sedang berjalan di Syria sebab kita memang ada tim di dalam sana. Tetapi misi ni kita kena pergi beberapa kali kita kena pergi adalah untuk meyakinkan penyumbang bahawa duit yang penyumbang berikan tu memang sampai kepada penerima manfaat di Syria dengan tepat, penerima-penerima yang sepatutnya dapat. Yang mana lebih yakin bila kita sampai ke tempat tersebut, maksudnya memang betul apa yang mereka sumbang ni sampai ke tempat tu. Itu untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para penyumbang lah. Kalau kita buat bantuan di Malaysia pun, kita akan pergi ke lapangan tengok projek untuk memastikan projek itu berjalan lancar. Jadi antara poin ketiganya adalah untuk kita memastikan program-program bantuan-bantuan yang kita beri kat sana tu ada monitoring, yang kita pergi secara berkala untuk memantau agihan-agihan bantuan kita supaya berjalan dengan lancar, supaya memberi manfaat kepada penerima manfaat yang tepat, yang betul-betul layak untuk menerima bantuan tersebut. Betul. Jadi bukan kita pergi untuk bercuti, kita pergi untuk matlamat-matlamat yang besar lah, yang mana yang saya sebutkan 3 perkara tadi. Tanggungjawab kan sebenarnya kan. Sebagai tanggungjawab. Ya, sebabnya itu kira diberi kepercayaan oleh rakyat Malaysia yang memberi sumbangan tu supaya tidak ada balance pun sumbangan itu kita habiskan semua ni. Ya, betul. Bagi kepada mereka. Jadi itu adalah tujuan misinya kan. Okey, jadi ini kita nak tanya soalan kepada Cik Fazlilah. Dah sampai turn dah. Okey, sampai. Kan? Okey, Cik Fazli, dengannya kan Siraken ni akan menggerakkan projek Warm Their Winter. Boleh tak kalau Cik Fazli ceritakan sedikit berkenaan program Warm Their Winter ni adalah pertama kalinya kan? Warm Their Winter ni kita dah pernah buat sebelum. Okey. Tapi yelah, nama pun dah orang dah tahu kan, Warm Their Winter ni. Jadi apakah sebenarnya projek Warm Their Winter ni? Baik, Warm Their Winter ni sebenarnya adalah projek sebahagian daripada Winter Aid, yang mana tadi yang Cik Mas bagi tahu untuk pakaian, makanan dan juga bahan bakar. So jadinya Warm Their Winter ni adalah khusus fokus kepada berkenaan dengan pakaian lah. Yang mana Warm Their Winter ni kita akan sebuah projek yang macam kita nak minta sumbangan baju pakaian sejuk lah, pakaian sejuk terpakai daripada sumbangan rakyat Malaysia lah. Kalau rakyat Malaysia ada baju-baju sejuk terpakai yang mana pakaian tu sesuai lah, contoh seperti remote, boot tebal, apa lagi ya, thermal lah, jacket, pakai-pakai sejuk yang sesuai tu bolehlah sumbang kepada kita lah. Yang mana kita akan laksanakan Warm Their Winter itu pada 14
hingga 22 Oktober 2023 ini di Dewan Melati Seksyen 7 lah. Seksyen 7. Ya, Seksyen 7. Kita pilih dekat yang UiTM. Pilih dekat yang di hatiku. Kan. Faham kan. Okey. Betul. Kita kan juga daripada 9 pagi hingga 5 petang lah di sana. Jadi apa yang kita harapkan adalah kita nak sumbangan baju sejuk terpakai tu lah khususnya daripada pendengar yang dengar kat sini. Dan kita juga nak sampaikan sesuatu juga kepada orang yang bekerjasama dengan kita lah, sekali lawan yang akan bersama dengan kita. Selain daripada aktiviti sorting baju, aktiviti masukkan baju dalam kotak, masukkan dalam kontena, apa yang kita nak sampaikan adalah bagaimana kita nak faham keadaan rakyat Syria di sana lah. Sambil kita lipat baju tu, kita lipat baju tebal tu, kita rasa panasnya. Untuk kita memang panas, betul kan? Tapi untuk mereka itu satu keperluan. Itu adalah salah satu lagi bahagian yang kita perlu nampak lah dalam projek Warm Than Winter ini, selain daripada pengumpulan baju sejuk terpakai. Baik, dan sasaran kita dalam projek Warm Than Winter ni adalah lebih kurang 2 kontena, lebih kurang dalam 1,500 kotak pakaian terpakai lah kalau boleh kan. Lepas tu selain daripada tu, kalau pada pendengar tak ada baju sejuk terpakai untuk sumbangkan, boleh juga beli. Kalau tak boleh nak beli sumbang kepada kita, boleh juga sumbangan tunai kepada kita. Dan kita akan uruskan lah, kita akan beli pakaian yang sesuai, dan juga kita akan guna untuk bahagian pengurusan untuk kita hantar ke sana nanti untuk keperluan rakyat Syria di sana lah. Betul. Jadi kempen untuk Warm Than Winter ni akan berlangsung di Dewan Melati Seksyen 7. Betul. Dari 14 hingga 22 Oktober 9 pagi hingga 5 petang. Betul. Maksudnya mereka drop saja ke ataupun macam mana proses ni nanti? Okey, proses dia nanti orang akan datang bawa pakaian tu, dia akan ada sorting bahagian sorting lah. Dia akan sampai situ, kita akan sort dululah baju-baju yang sesuai lah. Sebab nanti kita tak nak pula lah bagi baju kurung ke kan, jadi tak sesuai kan. Orang Malaysia ni dengar baju kurungnya. Betul, orang Malaysia ni dengar sumbangan pakaian ni memang dia ambil satu almari tu sebenarnya. Baju kurung semua. Baju kurung, baju lama dia kita tu. Niat tu dah betul. Niat dah betul. Tapi kita tak boleh ambil macam tu. Sebab kita dah belajar sebelum ni. Kita tak boleh, sebab kita tak nak dah ada lambakan pakaian yang tidak sesuai untuk kita hantar kat sana. Jadinya pakaian tu akan sampai kepada di Dewan checkpoint dia lah. Akan ada sukarelawan setiap hari di situ kan. Kita akan tapis di situ. Dari situ baru kita ambil baju-baju yang sesuai untuk kita masukkan dalam kotak lah. Begitu dia sesuai ni dua perkara juga. Betul. Sesuai dari segi cuaca sejuk. Betul, ada orang pergi bagi contoh baju kurung memang tak sesuai dengan masa sejuk. Yang kedua sesuai dengan budaya. Betul. Kalau bagi baju kurung, confirm orang Arab tak pakai. Tengok baju apa ni, baju apa ni kan. Jadi baju kebaya ke apa contoh, confirm orang Arab tak pakai. Jadi dua perkara lah yang kita tengok kesesuaian. Mungkin kalau tudung boleh lah kot. Tudung pun tengok lah kalau fashion kan dia ni. Tak tahu orang Syria tu pakai kan. Sebabnya biasa dia orang pakai niqab. Jadi kita kena tengok kesesuaian juga. Jadi kita tapis betul-betul lah supaya yang bagi sampai ke sana tu yang terbaik. Supaya tidak membazir juga kan. Mereka dah penat bawa ni. Inilah nak hantar pun ada kos kontena. Jadi kita nak maksimum fully utilize kontena tu dengan barang betul-betul yang boleh beri manfaat kepada pelarian Syria. Jadi itulah sebab kalau ada garis panduan untuk pakaian diterima kan. Sebelum pergi ke Dewan Melati tu bolehlah juga layari ada websitenya kan. Ada juga. Apa websitenya? syriacare.org.my the Warm Than Winter. Betul. Di situ ada mereka nyatakan pakaian-pakaian yang boleh diterima disumbangkan kepada mereka ni lah. Okey, jadi untuk ni bila dah sampai 14 sampai 22 akan dihantar ke Syria. Betul. Adakah wakil Syria akan ikut sekali ke ataupun tak ada, macam mana? Ke Syria ke? Okey, kita kontena dia akan bergerak dulu. Bergerak sendiri tapi tentang kontena ni lokasi dia sama kita bagi spesifik kepada pelarian Syria. Macam saya sebut di awal tadi, pelarian Syria ni ada di Lebanon,
dan juga ada di Syria. Jadi kita akan kumpul dulu dan kita akan tengoklah pecahan bantuan kita tu di Lebanon dan juga di Syria lah. Dan juga sebenarnya Syarikat sendiri pun akan pergi ke sana juga nanti. Tentang pergi tu insya-Allah kita akan pergi, tapi bukanlah ikut sama-sama dengan kontainer tu, sebab kontainer dia makan 1 bulan. Jangkaan tu bila tu pergi? Jangkaan tu kemungkinan hujung tahun ni, mungkin dalam Disember lah. Jangkaan Jadi kita harap kita sampai kita untuk agihan tu lah, supaya kita dapat sama-sama mengagihkan kepada saudara-saudara kita. Sebab tu One Day Return ni sekejap saja kempen dia, sebabnya ambil kontainer sebulan lah. Sebulan. Kita nak kutip 10 hari. Kalau kita kutip panjang sangat, dia tahun jadi lagi lewat pula kontainer nak bergerak. Betul. Okey, jadi itu adalah projek One Day Winter lah kan. Lagi kalau untuk orang awam untuk menyertai program projek One Day Winter ni, kena boleh walk in ke, ada borang ke, ataupun macam mana kena scan QR ke, macam mana sekarang kan ni kan. Kalau tengok kat poster tu memang ada scan QR, nanti akan lead kepada kita punya page lah. Dari situ boleh juga berdaftar, atau nanti boleh juga hubungi 0355234077. So daripada nombor tu nanti boleh hubungi kita lah untuk bagi tahu, untuk maklumkan kita nak jadi sukarelawan, atau boleh juga walk in. Lagi mudah lah. Tapi sebaik-baiknya bagi tahu kita lah dulu, sebab kita ada nak urusan, nanti kita nak sediakan makanan, nanti makanan minuman pun ada juga kat sana. So tak perlu risau. Untuk sukarelawan, betul. Kita nak semua orang bekerja dengan keadaan tenang, kenyang. Itu penting tu kan. Betul. Jadi selain itu, itulah kita harapkan. Berapa orang sukarelawan yang perlukan tu sebenarnya? Dia sukarelawan ni kita satu hari lebih kurang 30 ke 50. Dan kita ada juga kerjasama dengan Brigade Sukarelawan UiTM. Betul. Tahun lepas Brigade Sukarelawan UiTM bantu kita untuk projek ini tahun lepas. Yang mana masa tu pimpinan tu Amirah Safiah. Yang tahun ni saya saudara Nakib presidennya, insya-Allah akan membantu juga untuk menghantar sukarelawan UiTM yang gagah perkasa, yang rajin, committed, untuk sama-sama bantu kita pengumpulan ni. Sebab dekat dia UiTM dengan Section 7. Sebabnya elok-elok student UiTM pun masuk bulan 10 kan. Memang saja buat dekat sebenarnya. Kan? Baru nak volunteer, nak bagi nama kan. Boleh. Tak ada masalah. Volunteer individu pun kita perlukan juga. Betul. Lebih kurang 30 ke 50 weekend tu kita perlu lebih kurang 50. Weekend lagi ramai perlukan. Weekend lagi ramai sebab weekdays ni mungkin orang menghantar tu kurang, tapi weekend tu menghantar tu lebih. Jadi kerja-kerja checkpoint tu perlu cepat lah. Kita ada checkpoint pendaftaran, kita ada checkpoint tapisan, kita ada checkpoint lipat, kita ada checkpoint yang kategorikan ikut kategori pakaian, seluar yang seluar, baju dan masuk ke kotak. So memang sangat ramai sukarelawan yang diperlukan. Tapi mereka akan di briefing dulu lah kan. Ya, betul. Okey, jadi ini adalah One Day Winter ni adalah projek di bawah Winter Aid. Kan ada lagi apa-apa yang Cik Muaz nak tambah lagi berkenaan dengan Winter Aid ni ataupun One Day Winter ni? Okey, saya nak mengajak lah semua rakyat Malaysia, terutamanya warga UiTM, UiTM di hatiku, bersama-sama kita mengambil bahagian, sama ada kita membantu dari segi sukarelawan untuk menjayakan projek pengumpulan pakaian ni, ataupun kita menyebarkan kepada seluruh kenalan kita, keluarga kita. Kita sama-sama mengambil bahagian untuk membantu saudara kita di Syria ni untuk menghadapi musim sejuk tahun ini. Mungkin kalau sebelum ni kita tak pernah tahulah kenapa nak bantu musim sejuk Syria ni, dan kita tak pernah tahu pun tentang isu krisis kemanusiaan yang berlaku di Syria ni. Jadi diharapkan saya mengajaklah semua yang mendengar ni, kita sampaikan kepada kenalan kita supaya kita semua dapat tahu dan ambil bahagian bersama Syria Care untuk bantu saudara kita di Syria. Tanggungjawab ni bukan kami saja yang bertugas di Syria Care. Kami hanya menyampaikan amanah daripada rakyat Malaysia. Jadi saya menyerulah semua rakyat Malaysia bersama-sama mengambil bahagian. Okey, jadi kalau ada sebarang pertanyaan mungkin mereka nak tanyakan kepada berkenaan, adalah beberapa soalan nak tanya. Bagaimanakah cara untuk menghubungi Syria Care Malaysia ni? Cara nak menghubungi, salah satunya boleh menghubungi nombor yang Cik Fazli sebutkan tadi, dan juga boleh pergi ke media-media rasmi Syria Care. Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada website,
dekat sana pun ada nombor-nombor yang boleh dihubungi. Dan di Facebook pun boleh PM jika ada apa-apa soalan. Dekat link Project Warm the Winter pun ada nombor-nombor orang yang bertanggungjawab untuk perkara-perkara tertentu. Jika ada soalan berkenaan sukarelawan, ada PIC-nya. Jika ada soalan tentang program, ada PIC-nya. Boleh bertanyakan apa-apa maklumat kepada maklumat-maklumat yang kita tertera di media sosial kita lah. Okey, jadi Cik Fazli ada pesanan kepada mereka-mereka di luar sana supaya dapat membuka mata mereka untuk memberi sumbangan ni kan? Okay, Cik Mas dah gulung habis dah penuh sebenarnya tu. Dia dah habiskan semua. Saya macam alamak semua dah habis gulung dah. Saya harapkan perkara yang sama lah. Kita nak seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga UiTM juga, untuk bersama-sama dengan Syria Care dalam menjayakan program Warm the Winter inilah. Kalau tidak dengan melalui sumbangan, sekurang-kurangnya sebarkanlah keperluan saudara kita di Syria sana, sebab mereka sangat betul-betul memerlukan kita. Mereka perlukan perhatian kita, tidak sahaja berkenaan dengan sumbangan tunai, selain itu dia adalah melalui doa juga daripada untuk mereka di sana supaya hidup lebih sejahtera. Itu saja harapan saya lah untuk kita semua bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah. Fiza, boleh saya sikit saja. Mungkin tambah lagi banyak pun tak apa. Sikit saja. Mungkin sebenarnya kalau kita tengok, kadang-kadang kita tak sedar atas keamanan yang kita ada sekarang ni berkat daripada doa saudara-saudara kita di Syria. Itu je saya nak kongsikan rentetan daripada apa yang saudara Fazli bagi tahu tadi. Sebabnya antara perkara yang paling mahal setiap misi yang saya pergi adalah doa dia orang. Betul. Jadi kita membantu ni sebenarnya pertama kita membantu diri kita. Sebelum bantuan sampai ke pelarian Syria, pahala dulu sampai ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua baru sampai kepada pelarian Syria. Dan yang seterusnya adalah doa dia orang tu yang mahal. Mungkin sebab doa tu urusan kita jadi lancar, kita hidup senang, tak kurang masalah, dan negara kita aman. Tidak ada ancaman. Bersyukurlah kita berada di Malaysia ni kan. Itu saja. Itu saja. Jadi Cik Fazli nak tambah juga? Tak ada. Okey. Jadi terima kasih kepada Cik Muaz dan juga Cik Fazli, wakil dari Syria Care Malaysia, di mana mereka bercerita berkenaan dengan inilah program Winter Aid. Dan kalau nak memberi sumbangan tu boleh juga, tak kisahlah berapa sumbangan ni kan. Jadi kita pun apa salahnya kalau bagi sumbangan kan, untuk kesejahteraan sejagat lah kan. Jadi good luck lah untuk program ini. Semuanya berjalan lancar insyaAllah kan. Terima kasih banyak kepada UFM juga menjemput kita. Nak jumpa tahun depan pula InsyaAllah kan. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Cik Fazli sendiri. Nak nyanyi sikit ke? Baru dengar. Kan? Video klip ni best. Lagu Eko Fatana. Tajuk apa lagu dia? Biiznillah. Biiznillah. Okey, jadi terus di UFM. Kalau tersilap kata tersasu-sasu, maafkan saya, gurau je tadi Okay. Kita pun minta maaf juga. Kan. Jadi Assalamualaikum. Bye-bye.